Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan sambung bab 4. Hari ini kita akan tengok 4.4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak telah diserah kepada British. Okey, penyerahan itu menimbulkan macam-macam reaksi daripada penduduk Sarawak. Okey, 3 faktor penyerahannya. Yang pertama adalah masalah pewarisan takhta. Yang kedua adalah desakan kerajaan British. Yang ketiga adalah masalah kewangan. Okey, semasa Sarawak berada di bawah pemerintahan Jepun, kerajaan sementara telah diwujudkan. Pengerusinya adalah Bertram Brooke dan Anthony Brooke. Okay, sementara itu Oliver Stanley, SU Tanah Jajahan telah berunding dengan kerajaan sementara pada tahun 1944 untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Tetapi Bertram Brooke dan Anthony Brooke telah menolak tawaran tersebut. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak telah diserahkan kepada British. Penyerahan itu menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk Sarawak sendiri. Okay, setelah Perang Dunia Kedua tamat, tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran tentera, iaitu British Borneo Civil Affairs Unit BBCAU pada 11 September 1945. Pada tahun 1946, British kemudiannya memperkenalkan BMA di Sarawak. Pada 1 Julai 1946, Vainer Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British sepenuhnya. Penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada rakyat di Sarawak ketika itu. So ini dia punya sinopsis dia. Charles Vainer Brooke handle Sarawak, kemudian diorang serahkan kepada kerajaan British. Dia tak serah kepada rakyat orang Sarawak ketika itu. Ini adalah muka adik-beradik Brooke. Okey, faktor penyerahan yang pertama, desakan kerajaan British. Vainer pada 19 Jun 1944, pihak pejabat tanah jajahan telah mendesak Vainer Brooke memberikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan, British dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan British di negeri itu. Pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan mengutuskan surat kepada Vainer Brooke tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Akhirnya, Vainer Brooke telah bersetuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Faktor yang kedua adalah masalah pewarisan takhta. Vainer Brooke ni dia tak ada anak lelaki untuk gantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan masa tu dia dah semakin tua dan uzur. So Vainer Brooke enggan, dia tak nak lantik anak saudaranya Anthony Brooke. Anthony Brooke ni adalah anak kepada Bertram Brooke untuk menggantikan dia. Faktor yang ketiga adalah masalah kewangan. Vainer Brooke menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak selepas tercetusnya Perang Dunia Kedua. Ketika itu ekonomi Sarawak terjejas, nombong minyak banyak yang musnah, ladang getah juga terbiar. Kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya dan lapangan terbang juga perlu dibaiki. So Vainer Brooke ni tak ada duit, so dia tak mampu untuk membangunkan negeri Sarawak semula. Berikut adalah proses penyerahan Sarawak kepada British. Pejabat yang bermula, pejabat tanah jajahan telah memutuskan surat kepada Vainer Brooke pada 28 Februari 1945 untuk meminta Vainer Brooke sign agreement dengan George Henry Hall. George Henry Hall ni merupakan setiausaha tanah jajahan.
pada 24 Oktober 1945, beliau telah bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Yang kedua, Vannerbroek telah menghantar setiausaha peribadi dia, Gerard T. McBrien, untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Seterusnya, Gerard T. McBrien telah pulang ke England bersama-sama dengan dokumen yang telah disain oleh ketua tempatan Sarawak. Vannerbroek ketika itu telah bersetuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Kerajaan British telah mengarahkan Vannerbroek supaya mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Dan kerajaan British telah menghantar dua ahli parlimennya, iaitu Gammans dan Rhys William, untuk membuat tinjauan. Mereka tiba di Kuching pada 2 Mei 1946. Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan. Putusannya menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan menang dengan 19 undi, sementara 16 undi lain menentang. Taraf Sarawak sebagai negeri naungan British dimansuhkan. Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Pada 1 Julai 1946, hari penyerahan Sarawak telah diisytiharkan di Kuching. Okey, itu adalah proses penyerahan Sarawak kepada British. Okey, ni tinjauan Gammans dan Rhys William. British telah menghantar dua orang ahli parlimen, Gammans dan Rhys, untuk membuat tinjauan. Tiba di Kuching pada 2 Mei 1946. Okey, hasil tinjauan Gammans dan Rhys ni, dia orang mendapati sebahagian besar pribumi menentang penyerahan Sarawak. Manakala orang Cina di Sarawak ketika itu menyokong penyerahan Sarawak. Okey, dan terdapat juga penduduk yang tidak faham apa maksud dia, maksud menyerahkan Sarawak kepada British. Laporan Gammans dan Rhys William berkaitan dengan isu penyerahan telah dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Okay, ketika itulah yang 19 ahli parlimen sokong dan 16 ahli parlimen lain menentang idea tersebut. Okay, habis subtopik 4.4. Kita akan sambung 4.5 next time. Terima kasih.